Kisah ini berlaku pada 2 Mac tahun 2022, which is pada tahun ni, di mana satu rombongan yang terdiri daripada pekerja-pekerja sebuah syarikat telekomunikasi Indonesia yang dipanggil Palapa Timur Telematika ataupun singkatannya PTT dan juga orang-orang lokal Bioga pergi ke sebuah kawasan pegunungan untuk melakukan macam satu kerja membaik pulih ataupun menaik taraf satu communication tower dekat area tu. Dan menurut Nelson Sarira, which is the only one who survived the attack ataupun satu-satunya mangsa yang terselamat dalam serangan puak pengganas ni, kejadian ini berlaku lebih kurang seawal jam 4 pagi macam tu, di mana kesemua rombongan ni masih lagi tidur di dalam kemah dekat area pergunungan tu. Dengan tak semena-mena guys, datang sekumpulan orang which is puak pengganas KKB ni, lebih kurang dalam 10 orang macam tu, telah mengepung kawasan perkemahan diorang dengan membawa senjata tajam. Kalau hantu tu dia boleh bagi lagi signal bila nak kacau kan, dia boleh buat ketuk-ketuk ke, dia boleh buat mengilai-ngilai ke, tapi yang ni tak guys, dia tak macam tu. Puak pengganas KKB ni, diorang terus masuk dalam kemah and terus pergi bunuh semua orang yang ada dalam kemah tu. Dan time puak KKB ni masuk and sedang melakukan pembunuhan ni, and pada waktu tu si Nelson ni, dia berada dekat tempat yang paling hujung sekali tahu dalam kemah tu. Dia memang sangat-sangat panik guys. Dan tak fikir panjang, si Nelson cakap yang dia terus lari dari situ dengan sedaya upaya dia guys. Dan bagi aku, part ni yang kita boleh istilahkan run for your life. Antara hidup ataupun kau mati dekat situ. Dia fikir satu je. Dia fikir nyawa dia je guys. Ini apa yang si Nelson cakap Sewaktu dia sedang bersembunyi dekat dalam semak samun tu, tiba-tiba si Nelson ni cakap yang dia macam terdengar satu bisikan yang tak tahu siapa yang membisik guys. Dan bisikan tu seolah-olah macam menyuruh si Nelson ni untuk bersembunyi dekat area bukit tu. Si Nelson Sarira dengan perasaan panik dan juga tangan yang bergegar-gegar, dia cakap dia terus naik ke kawasan bukit tu untuk bersembunyi. Dia mengikut apa yang bisikan tu suruh. Setelah dia bersembunyi di kawasan bukit tu, menurut Nelson Sarira kira-kira jam 7 pagi macam tu, dan si Nelson Sarira mengambil keputusan untuk keluar dari tempat persembunyiannya. And then time dia datang dekat tempat diorang tu semula, si Nelson cakap yang dia tengok sendiri mayat-mayat kawan-kawan ataupun rombongan diorang tu bergelimpangan sana sini guys. Okay, everywhere. Memang dia tak boleh nak explain macam mana tempat tu tragis gila. Dan si Nelson ni cakap handphone, laptop semua dah tak ada dah. Semua dah kena rembat oleh puak pengganas ni. Dan si Nelson juga cakap yang dia hanya sempat mengambil beberapa barang sahaja dekat situ, termasuklah sleeping bag. Pada pukul lebih kurang 1 tengah hari macam tu, si Nelson Sarira ni dia telah pergi ke area Tower 3 dekat kawasan tu untuk cuba menghubungi syarikat PTT. Menerusi CCTV yang ada dekat situ guys, dia cuba menghubungi orang-orang yang berada dekat syarikat mereka di Jakarta. So, dia pun mengambil keputusan untuk memberikan kod-kod kecemasan. Memang keadaan yang sangat-sangat mendebarkan. Tetapi guys, Nelson Sarira ni dia terpaksa menunggu sehingga 5 Mac. Maksudnya lebih kurang 3 hari selepas kejadian tu, sebelum dia diselamatkan oleh satu pasukan polis di Indonesia dengan menaiki helikopter sebab keadaan cuaca yang tak mengizinkan. Dan operasi penyelamatan Nelson ni telah diketuai oleh Kolonel Muhammad Firman. KKB adalah merupakan singkatan untuk kelompok kriminal bersenjata macam Gis sebutkan tadi, yang mana diorang ni basically bertempat di wilayah Papua, Indonesia. Pihak KKB sebelum ni memang selalu melakukan aksi-aksi teroris dengan beberapa serangan terhadap pihak polis Indonesia yang ada dekat area tu dan juga menyerang penduduk-penduduk tempatan sekitar kawasan berhampiran. Kesimpulannya guys, KKB ni sebenarnya telah banyak melakukan aksi-aksi pengganas diorang berdekatan dekat area Bioga tu. Menurut beberapa sumber memang banyak dah guys. Cuma part kisah yang Nelson Sarira ni yang baru-baru ni je yang telah menjadi viral. Apa-apa pun, takziah kita ucapkan dekat semua keluarga mangsa-mangsa yang terlibat, dan semoga pihak yang bertanggungjawab ni dapat dihadapkan ke muka pengadilan dan mendapat hukuman yang setimpal di atas apa yang telah mereka lakukan.